Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 9. Ketua Pemuda PAS Kelantan, Muhammad Kamal Muhammad menganggap pengkritik isu sagu hati IDVT berjumlah RM10,000 kepada setiap ahli lembaga pengarah air Kelantan Senin Berhad sebagai tidak tahu prosedur dan jahil maklumat. Reaksi garam pemimpin sayap anak muda PAS negeri itu susulan kenyataannya bahawa pemberian sagu hati kepada ahli lembaga pengarah setahun sekali adalah prosedur biasa. Katanya awak kena tengok usaha dan progres yang AKSB sudah buat dan sedang buat sebab tak tahu prosedur dan jahil maklumat. Jelasnya pemberian tersebut sebagai menghargai kerja-kerja memerah minda dan memberikan pandangan dan keputusan-keputusan dasar kepada pihak pengurusan. Tambahnya lagi pula sebahagian besar lantikan ahli lembaga pengarah iaitu 7 daripada 9 orang adalah anggota yang profesional dalam aspek pengurusan dan teknikal air yang tiada apa-apa jawatan dalam parti. Ekorat itu orang ramai termasuk anak dan perantau Kelantan mengecam dan mempersendakan kenyataan Muhammad Kamal dengan mengaitkan masalah berlarutan air di negeri itu. Ada yang turut secara sinis menyebut kembali langkah kerajaan negeri Kelantan beberapa tahun lalu membelanjakan RM3.5 juta untuk membeli sejumlah kereta Mercedes-Benz sebagai kegunaan rasmi pimpinan negeri. Antara kritikan itu, isu air, kualiti dan kuantiti air di Kelantan amat bermasalah. Tidak dinafikan pun negeri lain, ahli lembaga pengarah diberi bonus, tapi tidaklah isu air besar macam Kelantan. Beli Mercedes pun ada dalil, ini kan pula sagu hati raya. Perah otak pun kuah air Milo, kalau tak perah mungkin kuah air kopi O kau. Perah minda untuk gagal menyelesaikan masalah. Sejak semalam, dokumen berstatus sulit mengenai pemberian sagu hati raya kepada ahli lembaga pengarah AKSB sebanyak RM10,000 tular di media sosial. Mengikut laman web rasmi AKSB, terdapat 9 ahli lembaga pengarah syarikat itu termasuk Dr. Muhammad Hazri Yaakob. Dalam notis itu juga dimaklumkan mengenai pemberian sagu hati kepada semua kaki tangan AKSB bernilai RM200, manakala situs syarikat mendapat RM2,000. Nombor 8. Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria berkata, perubahan tampuk pentadbiran di mana-mana kerajaan negeri bukan sesuatu yang asing, sebaliknya ia disifatkan sebagai perkara biasa dalam negara ini. Beliau yang juga Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Perak berkata, justru isu pertukaran pemerintahan di peringkat negeri tidak ada kaitan dengan soal gangguan kepada kestabilan dan kemasukan pelabur. Dalam negara ni berlaku biasa. Untuk kestabilan politik, adakah 5 tahun akan datang kita tak mau tukar kerajaan yang ada sekarang? Kan? Dan sebelum ini pun kita berlaku berbagai-bagai pertukaran kerajaan, dan di Dewan kita sendiri pun berlaku pertukaran kerajaan, berlaku pertukaran menteri besar. Penggal lepas sekali pun kita berlaku pertukaran Perdana Menteri sebanyak 3 kali pertukaran kerajaan. Apakah dulu kita tak memikirkan soal kestabilan dan juga kemasukan pelabur tu? Jadi biasanya pelabur ni dia tak berkaitan, ni proses politik tu biasalah. Rasanya kenyataan tu tak perlu. Razman sebelum ini mengulas berkenaan kenyataan Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sa'arani Mohamad yang menyifatkan kabar angin ada usaha menumbangkan kerajaan perpaduan di Perak itu dikuatiri akan mengganggu kemasukan pelabur ke negeri itu. Sebelum ini, media tempatan melaporkan ahli Dewan Undangan Negeri Gunung Semanggul itu mendakwa terdapat beberapa aduan kerajaan bertemunya di sebalik kabar angin bahawa kerajaan Perak akan tumbang. Ketika ditanya pemberita tentang dakwaan berkenaan, Razman yang juga Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Perak itu enggan mengulas dan tidak mendedahkan nama aduan kerajaan yang bertemu dengannya. Sebaliknya, beliau berkata perjumpaan dengan aduan-aduan kerajaan hanyalah pertemuan biasa seperti ketika menghadiri kenduri kendara dan sebagainya. Ya, ramai. Tanya Arafat. Tanya. Tanya dia lah kata. Dia yang nak jadi esko jadi. Dalam pada itu, Setiausaha PN Perak yang juga adun Sungai Manik, Datuk Zainul Fadli Paharudin, menegaskan desas-desus perubahan tampuk pentadbiran di negeri itu bukan bermula daripada pihaknya. Sebaliknya, beliau berkata kesemua aduan pembangkang ketika ini hanya menjalankan tugas masing-masing sebagai wakil rakyat tanpa menimbulkan dakwaan berkenaan. Nombor 7. Majlis Kerja Tertinggi UMNO memberi amaran sokongan yang mampu diraih parti itu akan terhakis jika pemimpinnya berterusan membuat desakan melampau kepada ahli mereka untuk mengundi calon DAP dalam pilihan raya negeri nanti. Ahli MKT UMNO Isham Jalil berkata, meskipun UMNO bersama DAP dalam membentuk kerajaan perpaduan, beliau mengakui kesempatan itu dikatakan mampu memberikan kelebihan kepada parti berkenaan.
Namun begitu, beliau berkata dalam masa sama, hati akar umbi UMNO juga masih perlu dijaga. So kalau kita punya base tu kita hilang, dan base ni memang tak nak undi PH. Dia undi ni dia pergi pada Perikatan Nasional, dan maksudnya kita pun in trouble dan kerajaan perpaduan ni pun in trouble. Mengulas lanjut mengenai PRN, Isyam yang juga bekas Ketua Penerangan UMNO menyifatkan pilihan raya bagi 6 negeri tidak lama lagi begitu mustahak kerana ia ibarat isyarat kepada kerajaan perpaduan. Jika uji kaji menerusi pembentukan kerajaan perpaduan yang dianggotai Barisan Nasional Pakatan Harapan dan parti lain tidak berjaya, dia mengakui ia umpama satu musibah. Mengenai potensi DAP menang pada PRN nanti, Isyam berpandangan bekas seteru itu mampu berbuat demikian di kubunya tanpa undi simpati daripada ahli UMNO. Bagaimanapun, beliau menyuarakan kebimbangan jika kerusi majoriti orang Melayu ditandingi PKR, UMNO, Parti Amanah Negara boleh memakan diri sekiranya pengundi bukan Melayu tidak menjalankan tanggungjawab dengan berkuang mengundi. Sebab kawasan PKR dan PAN ni, dia bergantung yang kursi yang sedia ada di menang, dia bergantung pada pengundi Cina. Kalau pengundi Cina tak keluar, dia bermasalah. Dan dulu dia lawan, dan kita punya undi pula di kawasan-kawasan campuran ini, kita bergantung pada undi Melayu. Tapi dulu orang Melayu undi kita sebab kita lawan PH. Dia tak suka PH. So dia undi kita. So dinamik ni macam mana kalau sekarang ni kita dengan PH, orang Melayu tu nak undi kita lagi ke tidak? Itu kita kena fikir betul-betul tu. Nombor 6, PAS mencabar Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berundur daripada jawatan secara terhormat jika Pakatan Harapan dan Barisan Nasional gagal dalam pilihan raya negeri yang dijangka diadakan Julai nanti. Cabaran itu dibuat Ketua Penerangan PAS Pusat Khairin Nizam Khairuddin sebagai tindak balas kenyataan Ahmad Zahid yang mencabar pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Midya Yassin menggunakan PRN 6 negeri sebagai kayu ukur sokongan rakyat. Khairin Nizam berkata andai PHBN tersungkur, TPM perlu berundur secara terhormat. Katanya pilihan raya umum ke-15 sudah membuktikan BN UMNO merekodkan keputusan terburuk dalam sejarah politiknya. Ini kerana BN UMNO hanya memperoleh 30 kerusi parlimen sahaja dengan UMNO mendapat 26 kerusi dan ini adalah pencapaian terburuk Presiden UMNO setakat ini. Ahad lalu Ahmad Zahid mencabar Muhyiddin menggunakan pilihan raya negeri sebagai platform untuk menentukan tahap sokongan rakyat. Malah pengerusi Barisan Nasional merangkap Presiden UMNO itu turut mengucapkan selamat maju jaya kepada Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu untuk menghadapi PRN tidak lama lagi. Khairin Nizam yang juga ahli Parlimen Jerantuk berkata, dengan pelbagai isu yang menyakitkan rakyat melingkari kerajaan PHBN dan tunduknya UMNO kepada DAP, pastinya ahli UMNO akan mengalih sokongan kepada PN. Katanya peralihan sokongan ini juga ditambah dengan perbalahan pembahagian kerusi antara UMNO dan DAP di beberapa negeri hingga ramai ahli UMNO kini bertekad menentang UMNO secara terbuka. Nombor 5, Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Maslam berharap pihak polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengambil tindakan terhadap individu yang tidak bertanggungjawab membuat tuduhan jelek dengan mendakwa dirinya kafir. Ahli Majlis Tertinggi UMNO itu berkata, tindakan memuat naik gambarnya dengan wajah khinzir bersama tulisan kafir disifatkan sebagai sangat melampau. Susulan tindakan tersebut, Ahmad berkata beberapa pihak termasuk pemuda UMNO telah membuat laporan polis di Sabah dan Pontian Johor. Terlampau sangat yang dilakukan, mengubah muka saya jadi muka khinzir dan menulis perkataan kafir di atas wajah itu. Jadi hanya kerana saya membuat satu kenyataan hasil daripada pertanyaan pihak media pada hari Jumaat lepas. Saya kira pihak polis tentunya akan menyiasat perkara itu dan SKMM juga telah dibuat laporan kepada SKMM mengenai pemilik akaun yang berkaitan, sama ada dia fake account ataupun tidak. Tentu ada pengendalinya, ya. Walaupun dia fake account, tentu ada orang di sebaliknya atau organisasi yang tertentu di sebaliknya. Saya tidak menyatakan bahawa ia dimiliki oleh parti tertentu, tetapi ialah daripada ayat-ayat yang disebut itu melambangkan bahawa kerendahan ilmu pihak yang berkaitan. Jelas Ahmad, seseorang tidak boleh mengkafirkan dirinya hanya kerana meminta ahli UMNO menyokong DAP atas nama gabungan parti yang berada dalam kerajaan perpaduan.
Tambah beliau, tindakan yang dilakukan oleh pihak berkenaan juga melambangkan kerendahan ilmu mereka. Ada kaitan dengan akidah pun. Apabila DAP telah menandatangani apa yang dipanggil sebagai Deklarasi Malaysia Baru, tak silap saya pada tahun 2019, mereka memperakui 4 perkara: Islam, Melayu, Raja, Bahasa, dan boleh dirujuk dalam laman web mereka. Yang ini menunjukkan bahawa tidak ada perkara yang ada kaitan dengan akidah dan sebagainya apabila kita bersama dalam kerajaan perpaduan ini. Sekali lagi, apa yang saya sebut sebelum ini, saya kata bukan atas nama DAP, tetapi atas nama kerajaan perpaduan. Kita saling bantu-membantu antara satu sama lain. Terdahulu, beberapa akaun di Facebook yang tidak diketahui pemilik sebenarnya didakwa memuat naik gambar Ahmad yang ditukar wajahnya menjadi Hinzir dengan tulisan kafir. Nombor 4. Menteri Besar Perak Sahrani Mohamad akan mengambil tindakan susulan berhubung kenyataan dibuat Pesuruhjaya PAS Perak kerana ia boleh mendatangkan kegusaran masyarakat. Menurutnya, dakwaan Razman Zakaria yang mendakwa wujud gerakan untuk menjatuhkan pentadbirannya sebagai berbau hasutan. Ya, kalau sampai waktu kita rasa dia memberi gambaran tak elok dan menggugat keselamatan. Jadi tak mustahil lah kita akhirnya akan membuat laporan polis. Sebab itu merupakan kenyataan berbau hasutan. Apatah lagi kalau Pesuruhjaya PAS berbohong. It is very wrong, very bad. Sahrani berkata demikian ketika mengeluas dakwaan Razman yang mengatakan beberapa wakil rakyat kerajaan negeri datang sendiri berjumpa dengannya ketika kabar angin wujud gerakan untuk menumbangkan kerajaan Perak. Bagaimanapun, Ketua Pembangkang DUN Perak Terbabit mengakui dia tidak dapat memberikan bukti mengenai dakwaan berkenaan. Sahrani juga sempat berseloroh dengan bertanyakan kepada semua adun kerajaan yang hadir pada sidang media itu sekiranya ada yang mahu melompat ke pihak pembangkang. Saya nak buktikan ini. Yang ada sekarang kurang-kurang 31. Yang Muhammad dengan komen Menteri Pusat dia ada di Jepun. Bawah lagi saya katakan tadi on the way. So kita ada di sini nak membuktikan bahawa tidak ada sesiapa pun di sini seperti mana yang disebut oleh Muhammad Razman yang ada keinginan untuk tukar ke sebelah sana. Apatah lagi kita ada akta anti lompat parti. Sementara itu, Sahrani berkata sebagai Ketua Pembangkang, Razman sepatutnya lebih bertanggungjawab mengeluarkan kenyataan dengan mengambil kira keyakinan dan kebimbangan pelabur apabila kerajaan digambarkan tidak stabil. Yang ni saya tak pasti apa maksud menemuinya. Kalau makan kenduri terjumpa, magih raya terjumpa, itu bukanlah menemui. Ini maksud dia purposely pergi jumpa dia. Tanpa menyertakan sebarang bukti dan asas yang kukuh, kenyataan Ketua Pembangkang DUN Perak itu sengaja dibuat untuk membentuk persepsi kononnya wujud pergeseran dan ketidakstabilan dalam kerajaan negeri Perak. Untuk itu, saya dan rakan-rakan Exco dan semua adun kerajaan hari ini sebulat suara menyatakan komitmen untuk terus mendukung kestabilan dalam kerajaan sekaligus menafikan dakwaan kononnya wujud usaha menjatuhkan pentadbiran sedia ada. Kerajaan Perak kini diwakili 33 adun daripada Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, manakala Perikatan Nasional sebagai pembangkang mempunyai 26 adun. Nombor 3. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua parti komponen khususnya MCA agar tidak berkecil hati dengan kerjasama yang dijalankan parti itu dengan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan perpaduan ketika ini. Pengerusi Barisan Nasional itu berkata semua pihak perlu menerima realiti politik baru kini yang bekerjasama secara perkongsian bijak dalam kerajaan ketika ini. Sebaliknya, setiap parti harus menyantuni keberadaan parti-parti lain dalam kerajaan perpaduan bagi meraih dukungan ahli dan bukan ahli. Mahu mana-mana parti berkecil hati bila kita bekerjasama secara smart partnership ini. Ya, tetapi perkukuhkanlah parti masing-masing untuk memperolehi dukungan daripada nombor satu, ahli-ahlinya. Kedua, pengundi-pengundi yang bukan ahlinya. Ketiga, untuk memberikan impression yang positif kepada partinya, bukan adverse consequences yang berlaku disebabkan oleh perkara-perkara yang lampau. Jadi memperkukuhkan parti masing-masing untuk pengembangan daya sokongan yang lebih tersebar luas, itu lebih penting daripada melayani kekecilhatian oleh mana-mana parti politik. Dalam pada itu, Ahmad Zahid mengingatkan setiap parti komponen Barisan Nasional sama ada parti teras seperti UMNO, MCA, MIC dan Parti Bersatu Rakyat Sabah
maupun parti bersekutu lain agar sentiasa memperkasakan parti masing-masing. Nombor 2. Bekas tentera berpangkat Kapten. Kapten Besara Muhammad Yahya menegur Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Magno disifatkan sebagai memalukan Angkatan Tentera Malaysia apabila datang ke Majlis Pelancaran 523 dengan berpakaian tentera laut Diraja Malaysia. Katanya awaklah Sanusi pakai lagu tu buat malu tentera saja. Mana ada pegawai tentera badan dengan BMI macam itu pergi majlis rasmi. Apa kata pegawai-pegawai tentera asing yang menjadi tetamu majlis itu melihat badan tentera kita? Itu kan rupa badan tentera Malaysia. Kalau ada yang macam tu, kami bagi duduk belakang-belakang. Malulah. Sanusi satu-satunya pemimpin politik yang datang ke majlis perasmian 5 dengan pakaian tentera tidak sebagaimana pemimpin lain. Ia telah menarik perhatian pelbagai pihak dan menjadi bahan bualan hangat para netizen di sosial media. Bagi lagi seorang bekas tentera, Menteri Besar Kedah itu memalukan TLDM di dalam satu majlis bertaraf antarabangsa. Katanya mengikut sejarah 5, belum ada lagi ahli politik mengenakan pakaian pegawai tentera di upacara perasmian. Acara ini katanya bertaraf antarabangsa dan disertai oleh pegawai-pegawai tentera pelbagai negara. Katanya walaupun diberi gelaran laksamana kehormat oleh kerajaan terdahulu, tetapi dari segi protokol ianya tidak sesuai dan akan memalukan ATM sendiri. Saya rakit ramai veteran tentera terutama TLDM akan merasa malu kerana belum wujud lagi pegawai atasan yang gagal BMI. Pegawai-pegawai tentera antarabangsa akan mempersoalkan bagaimana seorang yang gagal BMI boleh menyorong uniform pegawai dengan pangkat laksamana pertama. Katanya pihak penganjur sepatutnya mengeluarkan garis panduan supaya perkara yang memalukan ini tidak akan berulang lagi di masa hadapan. Sebelum ini, Sanusi mendakwa beliau dihalang oleh pihak tertentu dari datang ke majlis anjuran kerajaan persekutuan termasuk perasmian 5 di Langkawi. Namun semalam beliau datang dengan pakaian TLDM. Nombor 1. Ketika ada dakwaan wujud cubaan menukar kerajaan Perak mahu beralih angin, Pesuruhjaya Lepas Negeri itu mengakui didatangi beberapa wakil rakyat kerajaan. Razman Zakaria dilapor berkata dia tidak dapat memberikan sebarang bukti mengenai dakwaan tersebut serta status kesahihannya. Bahkan dia mengumpamakan situasi tersebut seperti tindakan seseorang mahu mencuri dan tidak tahu apa yang ada di dalam hati individu terbabit. Sama seperti di Putrajaya, Perak kini ditadbir oleh Kerajaan Perpaduan dengan diketuai pengerusi BN negeri itu, Sa'arani Muhammad selaku Menteri Besar. BN membentuk kerajaan negeri selepas mendapat sokongan daripada PH pada tahun lalu. 2 hari selepas PRU ke-15 berlangsung, Sa'arani berkata Perak tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak keruan serta DUN perlu bersidang segera meluluskan belanjawan. Dia bersetuju menerima tawaran PH untuk membentuk kerajaan yang kuat dan stabil. Menurut Razman, Bas berpendapat tidak mustahil seorang ADUN mengalih sokongannya selepas beberapa ketika ia pernah disaksikan dalam politik negara sebelum ini. Dia yang juga ketua pembangkang di DUN Perak mendakwa janji seorang ADUN tidak boleh dipegang walaupun mereka melafazkan ikrar atau aku janji. Untuk rekod, Sa'arani sebelum ini sudah dilaporkan membuat penafian wujud sebarang cubaan menjatuhkan kerajaan negeri. DUN Perak mempunyai 59 kerusi dan sebuah parti yang ingin menjadi kerajaan perlu memiliki sekurang-kurangnya 30 sokongan ADUN. Selepas PRU lalu, BN memiliki 9 ADUN selain 24 dari PH. Pembangkang pula menguasai 26 kerusi dengan 17 daripadanya wakil PAS manakala selebihnya bersatu.